Pulau Pinang dan bahagian infrastruktur. Selaku Ketua Kumpulan dan fasilitator kami, Cik Rasdi Deraman. Ahli kumpulan seperti berikut. Carta organisasi kumpulan kami, objektif, moto dan etika kumpulan. Kriteria pemilihan ahli adalah staf yang berinovatif, kreatif, berkemahiran dan berdaya saing. Surat pelantikan ahli-ahli kumpulan, surat lantikan ahli baru dan lantikan fasilitator. Logo kumpulan Petabyte. Kami menjalankan aktiviti dengan bermesyuarat secara bersemuka atas talian dan juga WhatsApp. Di layar menunjukkan tanggap layar, jemputan mesyuarat dan gambar-gambar bermesyuarat. Penglibatan dan agihan tugas ahli kumpulan adalah seperti di layar. Jadual kehadiran ahli kumpulan dengan kehadiran 95%. Carta radar menunjukkan penilaian ahli kumpulan sebelum projek dijalankan. Pencapaian kumpulan. Oleh ahli kumpulan, tertera di layar adalah carta perbantuan kumpulan. Pilihan dan sasaran projek. Latar belakang masalah seperti di layar. Ramai staf tidak dapat merekod kehadiran bekerja dari rumah BDA semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Surat edaran dari Jabatan Perkhidmatan Awam. Tertera di layar adalah Perkeliling Bilangan 6 tahun 2020. Tertera di layar adalah Perkeliling Bilangan 7 tahun 2020. Timbalan pendaftar UiTM Shah Alam, email panduan oleh Ketua. Petikan panduan pekerja dari rumah. Surat arahan yang dikeluarkan oleh pejabat pendaftar UiTM pada 30 Mac 2020 seperti di layar. Tajuk masalah. Ramai staf tidak dapat merekod kehadiran bekerja dari rumah semasa tempoh PKP akibat pandemik COVID-19. Tema projek kami. Ke arah penambahbaikan sistem kehadiran staf. Objektif projek seperti di layar. Kenapa perlu diselesaikan segera? Mematuhi arahan Rektor bagi memenuhi perkara 4.2 panduan bekerja dari rumah yang dikeluarkan oleh pejabat pendaftar UiTM. Kesan sekiranya masalah dibiarkan. Tertera di layar adalah kesan yang dihadapi oleh staf UiTM dan negara. Surat kelulusan menjalankan projek, terminologi dan istilah. Tertera di layar adalah analisis masalah 5W1H. Proses kerja sebelum projek dilaksanakan seperti di layar. Asas penetapan sasaran kami adalah dari petikan panduan BDA dari Mantan Ketua Timbalan Pendaftar UiTM Shah Alam. Tertera di layar adalah penanda aras yang dilakukan oleh kumpulan kami. Pengumpulan data staf yang merakam kehadiran dikumpul pada 18 Mac hingga 2 April 2020. Kami mensasarkan kehadiran staf dapat direkod sebanyak 95%. Analisa peluang penambahbaikan. Tertera di layar adalah sesi penjambahan fikiran, brainstorming. Berikut adalah rajah Affinity bagi punca manusia, peralatan persekitaran dan kaedah. Tertera di skrin adalah rajah sebab akibat 1. Di layar menunjukkan verifikasi punca masalah yang disebabkan oleh faktor manusia. 5 punca diterima berdasarkan bukti penemuan. Punca masalah tadi disokong dengan bukti penemuan seperti di layar. Perkeliling Rektor Bilangan 4 tahun 2020. Perkeliling Naib Chancellor Bilangan 6 2020. Perkeliling Naib Chancellor Bilangan 7 2020. Panduan bekerja dari rumah bagi staf UiTM. Surat edaran dari Jabatan Perkhidmatan Awam. Kenderaan media dari Majlis Keselamatan Negara. Beberapa petikan dari media sosial. Beberapa infografik berkaitan PKP. 6 verifikasi punca masalah yang disebabkan oleh faktor peralatan. 4 punca masalah diterima berdasarkan bukti penemuan. Beberapa lokasi misi pengimbas cap jari dan dikongsi oleh seluruh staf. 5 verifikasi punca masalah yang disebabkan oleh persekitaran. Di layar menunjukkan bilangan staf UiTM Cawangan Pulau Pinang Ogos 2021 yang berisiko dijangkiti. Infografik menunjukkan cara penularan dan pencegahan COVID-19. 5 verifikasi punca masalah yang disebabkan oleh kaedah. 3 punca masalah diterima berdasarkan bukti penemuan. Di layar menunjukkan bukti penemuan iaitu tangkap layar dari sistem e-attendant.
Berikut adalah data kehadiran staf dalam sistem e-attendance sepanjang 18 hingga 31 Mac 2020. Tiada kehadiran direkodkan. Rajah sebab akibat 2 didapati selepas verifikasi punca masalah. Berikut pula menunjukkan rajah hubung kait punca-punca masalah bagi rajah sebab akibat 2. Dilayar adalah hasil analisa yang dibuat dari rajah hubung kait. Rajah sebab akibat 3 menunjukkan ringkasan dari analisa rajah hubung kait 3. Cadangan kreatif inovatif dan pelaksanaannya. Tertera adalah cadangan penyelesaian menggunakan kaedah rajah pokok. Faktor kaedah Diterima. faktor peralatan, Diterima. faktor manusia. Diterima. Perumusan cadangan penyelesaian adalah membangunkan aplikasi bagi membolehkan staf merakam kehadiran kerja dari rumah BDR, di mana sistem itu boleh diakses melalui laman sesawang dan staf perlu log masuk menggunakan akaun staf portal. Berdasarkan kepada penyelesaian tadi, maka terhasillah tertera di layar adalah ciri-ciri sistem ikhlas. Tertera di layar adalah surat permohonan dari kumpulan dan surat kelulusan prorektor bagi membangunkan sistem ikhlas. Perhatikan Puan Diana Dahlik sebagai pengurus sistem kehadiran. Tertera di layar adalah kaedah yang digunakan kumpulan bagi membangunkan sistem ikhlas. Terdapat 5 fasa utama yang boleh digunakan, iaitu fasa perancangan, fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan dan pelaksanaan. Uji cuba pertama dilakukan sehari selepas sistem mula digunakan. Jumlah staf yang menggunakan sistem adalah 50 orang. Cadangan penambahbaikan bagi hasil analisa uji cuba pertama adalah Makluman dibuat dari semasa ke semasa melalui media email dan aplikasi mesej. Tertera di layar adalah penambahbaikan dari uji cuba pertama, iaitu arahan penguatkuasaan penggunaan sistem ikhlas oleh rektor kepada semua staf UiTM cawangan Pulau Pinang. Tertera di layar adalah hasil uji cuba kedua. Data diambil untuk 3 hari pertama selepas arahan penguatkuasaan penggunaan dikeluarkan oleh rektor. Cadangan penambahbaikan bagi hasil analisa uji cuba kedua adalah Menambah baik antarmuka supaya staf lebih selesa menggunakan sistem. Tertera di layar adalah cadangan penambahbaikan yang telah dilakukan. Fasa terakhir adalah fasa sokongan. Berikut adalah aliran proses dari mula skrin login sehinggalah skrin merekod kehadiran. Uji cuba ketiga dilakukan bagi menilai tahap permintaan di dalam proses merekod kehadiran. Ianya dilakukan selepas penggunaan sistem ikhlas digunakan sepenuhnya di UiTM cawangan Pulau Pinang. cadangan penambahbaikan bagi hasil analisa uji cuba ketiga adalah Membangunkan aplikasi ikhlas. Tertera di layar adalah penambahbaikan yang telah dilakukan. Hasilnya, satu aplikasi PWA Progressive Web App dibangunkan. telah diuji lari dan digunakan di bahagian infrastruktur mulai 14 Oktober 2020. Versi PWA, ciri-ciri yang lebih mesra pelanggan, mudah dan cepat. Di layar adalah manual penggunaan. Tertera di layar adalah analisa SWOT yang telah kami lakukan. Penyeragaman dan pemantauan. Berikut merupakan jadual pemantauan sebelum penyeragaman. Tertera di layar adalah jadual penyeragaman projek. Berikut merupakan surat arahan penguatkuasaan penggunaan sistem ikhlas. Keliling Rektor Bilangan 4 tahun 2020 berkaitan arahan penyeragaman. Petikan WhatsApp Pengurusan Tertinggi Jabatan Pengurusan ICT Pejabat Pengurusan Infrastruktur dan Infostruktur. Tertera di layar pemakluman dari Puan Nuriah Muhammad Ali, Timbalan Pendaftar BGSU Pejabat Pendaftar di dalam Mesyuarat Eksekutif UiTM. Email arahan penggunaan sistem ikhlas dari BGSU Pejabat Pendaftar UiTM kepada seluruh sistem UiTM. Permohonan penggunaan ikhlas dari pejabat pendaftar kepada Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang. Kelulusan penggunaan data semua staf seluruh sistem UiTM dari database sistem staf pejabat pendaftar untuk penggunaan sistem ikhlas. Email jemputan pelaksanaan sistem ikhlas dan demonstrasi sistem kepada semua pegawai teknologi maklumat seluruh sistem UiTM. Slide taklimat berkaitan sistem ikhlas telah disampaikan oleh Puan Nur Husaina selaku Ketua Projek. Tambah semasa sesi taklimat. Antara arahan penggunaan sistem ikhlas UiTM Cawangan Perak dan Terengganu kepada semua staf. Berikut merupakan komen pejabat pendaftar untuk penambahbaikan sistem ikhlas. Keberhasilan projek. Data kehadiran selepas pelaksanaan projek dari 3 April 2020 sehingga 31 Januari 2021. Peratus pengguna 100%. Antara data kehadiran staf selama 10 bulan, kami telah menetapkan sasaran projek 95% dan peningkatan sebanyak 5%. Melebihi sasaran. Tertera di projek bagi penjimatan masa dan penjimatan kos sebanyak RM Malaysia RM617,546.10 selama 10 bulan. Impak projek kepada organisasi. Antaranya meningkatkan imej UiTM Cawangan Pulau Pinang dan imej bahagian infrastruktur Cawangan Pulau Pinang apabila sistem ikhlas berjaya digunakan bukan hanya di UiTM Cawangan Pulau Pinang tetapi dapat digunakan di seluruh sistem UiTM. Keberhasilan impak projek dinilai dari segi kehadiran kos imej. Online selamat, mudah dan selesa. Itulah produk inovasi yang dapat mengatasi masalah UiTM. Spin-off projek permohonan dari kampus-kampus lain untuk penggunaan sistem ikhlas bagi pelajar intern
Surat permohonan tersebut boleh dirujuk dalam lampiran bab 6 bermula 24 Februari sehingga kini. E-Clock System telah didaftarkan di bawah Pembangunan Harta Intelek Malaysia (MICIPO). Khidmat nasihat daripada koordinator RMU berkaitan prosedur projek perundingan sistem E-Clock. 28 September 2021, promosi kepada Fama Pulau Pinang. 11 Oktober 2021, promosi kepada Jabatan Penerangan Negeri Pulau Pinang. Permohonan dari Matthew Fidrian Berhad. Permohonan dari Hospital Suruhanjaya. Projek ini telah diimplikasikan kepada sistem e-Gymnasium UiTM Cawangan Pulau Pinang. Perbincangan membuat replikasi projek ICOM untuk pengurusan unit kurikulum UiTM Cawangan Pulau Pinang. Di layar adalah penghargaan dari pihak pengurusan UiTM. Maklum balas pengurusan UiTM dari Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kosolang, mantan Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang. Dan Puan Noriah Muhammad Ali, Ketua Timbalan Pendaftar. Encik Muhammad Khairi bin Muhammad, Ketua Bahagian Sistem Maklumat. Puan Nurbaizura Idayu Muhammad Anwar, mantan penolong pendaftar kanan UiTM Pulau Pinang. Maklum balas pengguna sistem. Penilaian kemajuan ahli-ahli kumpulan selepas projek oleh fasilitator. Catat rada penilaian kemajuan selepas projek peningkatan Sebanyak 18%. Setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam projek ini. Kesimpulannya, sistem E-Clock merupakan norma baru di mana staf UiTM boleh merekod kehadiran waktu masuk dan keluar melalui telefon bimbit sama ada bekerja dari rumah atau bekerja dari pejabat secara atas talian. Sekian, terima kasih. Burung tempua hingga merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Usaha bersama, semangat membara, semusim usaha menggapai misi. Trutech, nama kumpulan tertera di Convention KIK UTHM 2022 sedia berinteraksi. Yang dihormati barisan juri yang bijaksana dan yang dimuliakan para hadirin sekalian. Pengenalan kumpulan Trutech FKEE. Kumpulan Trutech ditubuhkan pada 1 April 2019 dan dianggotai oleh 10 orang ahli daripada pelbagai jawatan di FKE. Pelan PDCA digunakan sebagai modus operandi, manakala perancangan projek melalui Carta Perbatuan mulai Jun 2019 hingga Mac 2020. Pemilihan projek dan definisi. Berikut adalah senarai masalah yang dihadapi oleh fakulti. Menggunakan carta analisis data matriks masalah, 4 masalah utama telah dipilih. Pertama, proses membuka dan menutup pintu bilik kuliah mengambil masa yang lama. Kedua, kaedah peminjaman tesis di pusat sumber FKE kurang sistematik. Ketiga, sistem pendaftaran subjek mata pelajaran secara manual kurang efektif. Keempat, pencarian item di makmal mengambil masa yang lama. Berdasarkan keputusan tertinggi pemilihan masalah tersebut, maka tajuk masalah yang dipilih ialah proses membuka dan menutup pintu bilik kuliah mengambil masa yang lama. Dipaparkan video situasi masalah. Hello. Hello, Puan Linda. Ya, ya. Bilik kuliah. Kami ada di bilik kuliah G3 sekarang. Okey, cik tunggu. A few moments later. Kita tutup bilik kuliah sekarang. Berikut merupakan definisi masalah menggunakan 5W1H. Apakah maksud mengambil masa yang lama? Staf yang bertugas perlu melalui pelbagai proses untuk membuka dan menutup bilik kuliah yang berjarak jauh dan berlainan arah serta wing secara manual. Siapakah yang terlibat? Penolong jurutera dan penolong pegawai sains. Di mana masalah ini berlaku? Di bilik-bilik kuliah sediaan FKEE. Bila masalah ini berlaku? Sepanjang tempoh pengajian. Kenapa perlu mencari kaedah lain? Mengurangkan bebanan tugas penolong jurutera dan penolong pegawai sains. Kenapa masalah ini perlu diselesaikan? Mengurangkan kos perbelanjaan universiti serta masa proses tersebut. Bagaimana masalah ini berlaku? Apabila ada bilik kuliah yang hendak digunakan sama ada pada waktu kerja, malam atau pada cuti hujung minggu. Kajian awal mendapati masa yang diperlukan untuk proses tersebut adalah 35 minit. Melalui projek KIK, pihak pengurusan telah menetapkan agar masa boleh dikurangkan sebanyak 60% iaitu 14 minit. Analisis peluang penambahbaikan. Pemilihan punca masalah berdasarkan rajah Ishikawa 1 dan rajah hubung kait. Dengan menggunakan rajah hubung kait, 4 punca utama masalah telah dikenal pasti. 4 punca utama masalah tersebut adalah
Jarak lokasi yang jauh di mana bilik kuliah FKEE berada di 4 blok yang berasingan. Prosedur tidak sistematik. Tiada tombol pintu automatik. Kesukaran berinteraksi dengan staf seperti makluman tempahan bilik kuliah dan staf ganti. Di paparan menunjukkan Rajah Ishikawa 2 iaitu rumusan untuk punca paling mungkin. Penyelesaian kreatif dan inovatif. Berikut adalah punca masalah serta cadangan penyelesaian. Pertama, Jarak lokasi antara bilik kuliah dan pejabat yang jauh. cadangan penyelesaian. Menempatkan bilik staf di blok G3 untuk tujuan pemantauan. Staf dikecualikan dari PNP dan aktiviti fakulti ataupun universiti. Membangunkan sistem bagi membolehkan pintu bilik kuliah dibuka dan ditutup secara automatik. Kedua, Prosedur yang tidak sistematik. cadangan penyelesaian. Menempatkan master key di blok G3 untuk memudahkan proses membuka dan menutup pintu bilik kuliah. Menambah staf untuk memudahkan pengagihan tugasan. Membangunkan sistem bagi membolehkan pintu bilik kuliah boleh dibuka dan ditutup secara automatik. Ketiga, Tiada tombol pintu automatik. cadangan penyelesaian. Menempatkan sistem pintu automatik access door di blok G3 yang hanya menggunakan kad metrik untuk membuka pintu. Membangunkan sistem bagi membolehkan pintu bilik kuliah boleh dibuka dan ditutup secara automatik. Keempat, Kesukaran berinteraksi dengan staf seperti makluman tempahan bilik kuliah dan staf ganti. cadangan penyelesaian. Menambah bilangan staf yang memantau di bilik kuliah di blok G3. Membangunkan sistem bagi membolehkan pintu bilik kuliah boleh dibuka dan ditutup secara automatik. Bagi mengatasi masalah tersebut, kami memutuskan untuk membangunkan sebuah aplikasi sistem yang mengawal dan memantau pintu bilik kuliah secara atas talian. Strategi pembangunan sistem dan alternatif yang dilaksanakan berkonsepkan IoT Smart Home yang boleh mengawal pintu, lampu dan penghawa dingin. Ahli kumpulan telah bersetuju menjenamakan projek KIK ini sebagai Smart Classroom. Dipaparkan jadual perancangan pelaksanaan fasa pembangunan. Untuk Smart Classroom, kami bersetuju untuk membangunkan sistem IoT yang menggunakan sistem Android dan komponen yang berkualiti industri. Komponen elektronik yang diperlukan adalah seperti yang dipaparkan. Berikut dipaparkan peralatan dan komponen elektronik yang digunakan. Bagi tujuan aplikasi Smart Classroom, akaun email Google Smart Classroom dan langganan akaun Blink dibuat untuk tujuan tersebut. Berikut adalah paparan bagi pengkodan dan antarmuka aplikasi Blink. Berikut adalah gambar dan video untuk pemasangan uji cuba 1. Selepas uji cuba 1, carta alis proses telah dapat dikurangkan, manakala tempoh masa berkurang sehingga 2.4 minit. Namun, masih ada penambahbaikan yang kami buat di uji cuba 2 pada bahagian komponen dan aplikasi. Seterusnya, pemasangan Swiss bypass telah dibuat. Berikut adalah video situasi selepas uji cuba dijalankan. Hello. Hello, Puan Linda. Ya, ya. Bilik kuliah. Kami ada bilik kuliah G3 sekarang. Okey, cik tunggu sekejap ya. Saya buka sekarang. Okey, cik. Saya dah buka. Boleh tengok kot? Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Setelah 2 minggu ujian yang dijalankan, sistem telah berjalan dengan jayanya tanpa ada masalah yang timbul. Ini menunjukkan bahawa projek KIK Smart Classroom telah berjaya dilaksanakan. Bagi tujuan dokumentasi, manual sistem Smart Classroom telah dibukukan, manakala permohonan paten juga telah dibuat untuk tujuan komersial. Untuk aduan kerosakan, QR Code telah dibijana dan diletakkan di pintu masuk di bilik perbincangan 1. Pemantauan dan penyeragaman. Bagi tujuan penyeragaman, pihak pengurusan telah bersetuju untuk menambah 3 lagi bilik kuliah untuk dipasang dengan sistem Classroom ini. Begitu juga dengan aplikasi Smart Classroom, fungsi untuk 3 bilik tersebut telah ditambah. Tindakan pemantauan selepas penyeragaman, QR kod khas kepuasan pengguna dan sistem aduan kerosakan telah diletakkan di setiap pintu bilik kuliah bagi tujuan mendapatkan maklum balas dari pengguna dan penambahbaikan. Merujuk kepada paparan histogram, bacaan purata adalah sebanyak 2.43 sehingga 2.6 minit. Pencapaian dan penciptaan nilai. Memendekkan carta alil dan masa proses. Penjimatan masa sebanyak 33 minit dapat dilaksanakan setelah projek ini dibangunkan. Penjimatan tuntutan allowance kerja lebih masa dapat dikurangkan sebanyak RM11,317. Pemasangan sistem Smart Classroom telah meningkatkan produktiviti bagi organisasi, mengurangkan kos perbelanjaan, bayaran tuntutan kerja lebih masa dan bekalan tenaga elektrik, jabatan, mempamerkan kecekapan dan inovasi staf dalam penghasilan kerja yang berkualiti, pengguna, memudahkan proses membuka dan menutup pintu bilik kuliah, negara.
menyahut seruan kerajaan ke arah industri 4.0. Bagi pihak universiti, ia menyahut seruan kerajaan ke arah industri 4.0 seperti keratan akhbar yang berikut. Merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 berikut adalah 10 lonjakan dalam PPPM. Dipaparkan video kepuasan pengguna. Ia sangat memudahkan kami selaku pensyarah dan pengajar untuk membuat pengajaran di dalam kelas dan serta menjimatkan masa kami. Tahniah TruTech, anda memang hebat. Sejak sistem Smart Classroom ini digunakan, kerja saya lebih mudah dan cepat. Tahniah dan syabas TruTech. Dipaparkan halangan dalam melaksanakan projek KIK, dinyatakan masalah, punca dan tindakan penyelesaian yang akan ditangani. Kursus dan latihan yang telah dihadiri oleh ahli, pencapaian prestasi ahli sebelum dan selepas projek, pendaftaran harta intelek, penanda aras telah dijalankan, didapati bahawa UTM dan UMP tidak mempunyai sistem membuka dan menutup pintu, lampu dan aircon secara IoT. Video pengiktirafan daripada Dekan FKEE. Syabas dan tahniah kepada kumpulan TruTech kerana telah berjaya menyahut seruan kerajaan dalam mengembangkan revolusi IR 4.0 dengan tertubuhnya Smart Classroom di UTHM. Terima kasih. Penghargaan. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Terima kasih dari kami, kumpulan TruTech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia barisan para hakim yang bijaksana, yang dihormati penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CITEL University Sains Islam Malaysia merupakan pusat kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran yang telah ditubuhkan bermula pada 1 Januari 2021. Visi CITEL adalah untuk meningkatkan kecemerlangan akademik melalui sistem pengajaran prolifik berteraskan sains Islam. Manakala di antara misi CITEL ialah untuk memupuk profesionalisme pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan inovasi pengajaran dan pembelajaran termasuk e-pembelajaran. Kumpulan The Inspirer Al-Mulhim ditubuhkan pada 23 Februari 2022 dan terdiri daripada 10 orang ahli dari pelbagai PTJ yang dilantik oleh CITEL. Kumpulan ini telah melaksanakan 19 aktiviti secara bersemuka dan atas talian. Di antara aktiviti yang telah dilakukan ialah mesyuarat, bengkel dan latihan. Tugasan sesama ahli telah diagihkan mengikut metrik yang dipaparkan menggunakan kitaran PDCA sebagai modus operandinya, manakala perancangan projek pula telah dibuat melalui carta pembatuan yang bermula pada Februari sehingga Ogos 2022. Pemilihan projek dan definisi. Berikut adalah terminologi yang digunakan dalam projek ini. Pelan Tindakan Inisiatif Pengajaran USIM 2019 hingga 2025 adalah selari dengan sasaran Kementerian Pengajian Tinggi menjelang 2025 iaitu pelaksanaan PTG oleh Universiti Awam adalah sebanyak 50% dari kursus prasiswazah yang ditawarkan. Pada 2021, 17 daripada 311 kursus akademik prasiswazah di USIM telah melaksanakan PTG. Ini bersamaan 5.5%. Bagi tahun 2022 pula, USIM mensasarkan pelaksanaan 15% kursus dijalankan secara PTG. Oleh itu, ahli kumpulan telah merumuskan tajuk masalah projek ini adalah peratusan pembangunan kursus pembelajaran teradun gantian PTG di kalangan ahli akademik sangat rendah sebagai tajuk projek KIK kami. Latar belakang masalah. Bermula dari Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi tahun 2015 hingga 2025, melalui lonjakan 9, ianya menggariskan kepada pencapaian pembelajaran dalam talian tahap global. Seterusnya, pada tahun 2018, MQA telah mengeluarkan pemakluman tarifan kaedah PDP secara hybrid bagi program pendidikan tinggi. PTG adalah salah satu kaedah PDP secara hybrid. Ia merupakan gabungan di antara pembelajaran secara konvensional bersemuka dan pembelajaran dalam talian. Jumlah SLT PTG ialah 30% hingga 50%
dari jumlah SLT keseluruhan kursus. Jumlah SLT PTG yang dipilih perlu dibahagikan kepada 3 wajaran iaitu bahan pembelajaran 40%, aktiviti pembelajaran 40% dan pentaksiran 20%. Kumpulan telah menggunakan kaedah 5W1H untuk menganalisa masalah. Bila ia berlaku? Melalui arahan Pejabat Naib Chancellor bermula sesi akademik Oktober 2022. Apa masalahnya? Penyediaan CTP dan rangka kursus PTG memerlukan masa yang sangat lama. Di mana ia berlaku? Di semua fakulti dan pusat tanggungjawab USIM. Siapa yang terlibat? Staf akademik dan pembangun kursus. Mengapa ianya berlaku? Template sedia ada, kurang mesra pengguna. Dan bagaimana ia diselesaikan? Membangunkan template yang mesra pengguna dan mudah digunakan. Analisis peluang penambahbaikan. Analisis ini diterjemahkan ke dalam rajah Ishikawa seperti yang dipaparkan. Verifikasi dan validasi punca masalah. Punca pertama, staf akademik tidak memahami PTG. Penemuan mendapati staf akademik telah diberikan latihan dan garis panduan untuk pelaksanaan PTG. Dan staf akademik juga selesa dengan PDP secara konvensional. Keputusan ditolak. Terdapat beberapa bahan latihan dan sokongan kursus bagi memberi maklumat PTG yang telah diletakkan di atas talian di laman sesawang CITEL dan YouTube. Punca kedua, kekangan tenaga kerja. Penuan mendapati proses penyediaan rangka kursus memerlukan masa yang lama dan kelulusan di pelbagai peringkat. Staf akademik juga merasakan sukar menyediakan CO PTG dengan bebanan tugasan sedia ada. Keputusan diterima. Punca ketiga, template kurang mesra pengguna. Penemuan mendapati penyediaan CO PTG memerlukan formula tertentu yang membolehkan wajaran dijana secara automatik. Di samping itu juga, staf akademik juga kurang pengetahuan akan kaedah penggunaan template yang mudah. Keputusan diterima. Punca keempat, pengiraan wajaran PTG. Penemuan mendapati kalkulator PTG sedia ada di laman sesawang CITEL tidak fleksibel. Kursus yang mempunyai jumlah SLT yang tidak mengikut nilai di kalkulator PTG tidak dapat dikira dengan tepat. Keputusan diterima. Punca kelima, pembudayaan. Penemuan mendapati ahli akademik telah melaksanakan pembelajaran teradun sokongan, blended learning dan sebanyak 5.5% kursus yang melaksanakan PTG pada Mac 2021. Keputusan ditolak. Terdapat banyak pembudayaan PDP dalam talian telah dilaksanakan di peringkat USIM melalui 36 kursus MOOC, 100% pencapaian blended learning dan 18 kursus micro-credential. Cadangan penyelesaian pelaksanaan kreatif dan inovatif. Berikut dipaparkan cadangan penyelesaian yang diterima berdasarkan analisis kebaikan dan keburukan. Kesimpulan daripada cadangan ini, kumpulan bersetuju untuk membangunkan template pengiraan automatik dan mematuhi tabel 4 MQA KPT. Kumpulan juga bersetuju untuk melampirkan manual pengguna dalam template tersebut dan membangunkan pengiraan template secara automatik. Ini adalah template asal bagi COPTG. Template ini mempunyai beberapa kekurangan iaitu tidak mengikuti tabel 4 MQA, pengiraan dan kemasukan wajaran dilakukan secara manual, tiada notifikasi jika kesilapan berlaku. Carta pelaksanaan. Berikut dipaparkan carta pelaksanaan dari 23 Jun sehingga 8 Julai 2022 yang telah berkembang sehingga versi 4 telah diluluskan. Reka bentuk. Kumpulan telah menggunakan reka bentuk berpandukan Table 4 MQA version 2.0. Pelaksanaan pelan tindakan. Pelan tindakan pertama iaitu menambahkan fungsi pada Table 4 dengan membenarkan pemilihan wajaran. Seterusnya template juga dimasukkan dengan elemen conditional formatting dan Excel built-in function. Kumpulan juga telah melaksanakan pelan tindakan dengan memasukkan notifikasi jika jumlah PTG tidak mencukupi berdasarkan peratus PTG 30% atau 40% atau 50%. Uji lari sistem telah dijalankan bagi menguji template sebelum diguna pakai. Uji lari pertama mendapati ralat pada jumlah peratusan SLT konvensional dan teradun gantian. Penyelesaian telah dibuat dengan membuat semakan kepada formula yang telah digunakan dan ianya berjaya. Uji lari kedua mendapati ralat pada conditional formatting. Penyelesaian telah dibuat dengan menyemak rules yang telah digunakan. Ianya telah berjaya diselesaikan. Kumpulan juga telah melaksanakan beberapa penambahbaikan bagi template ini dengan menambahkan roles untuk disesuaikan dengan kursus, penambahan arahan pengguna dan penambahan course info bagi template. Pemantauan dan penyeragaman. Ahli telah membuat semakan CTP dengan COPTG yang telah dihantar oleh ahli akademik mengikut pusat tanggungjawab masing-masing. Senarai semak reka kursus PTG bagi tujuan tindakan pembetulan juga telah disediakan.
Tindakan penyeragaman juga telah dilaksanakan dan mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik JPPA USIM. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hasil dari inovasi selepas penambahbaikan telah berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikut adalah ciri-ciri template yang dihasilkan. Mesra pengguna, menjimatkan masa, akses kursus dengan pantas, memudahkan pengisian. Pencapaian projek mendapati bahawa peratusan keseluruhan pelaksanaan PTG USIM telah meningkat daripada fasa 1 sebanyak 5.47% kepada 57.23% pada fasa kedua, yang menjadikan keseluruhan kursus PTG berjumlah 62.05%. Berikut dipaparkan perincian kursus PTG mengikut fakulti. Impak projek. Berikut dipaparkan impak projek, iaitu impak pertama, memenuhi keperluan Pelan Tindakan USIM 2019-2025 yang mensasarkan penawaran 50% kursus PTG menjelang 2025. Impak kedua, menggalakkan pembudayaan PDP secara atas talian. Impak ketiga, penjimatan masa. Soal selidik menunjukkan bahawa pengguna template bersetuju bahawa template PTG terkini telah mengurangkan masa pengisian kepada 30 minit. Impak keempat, mesra pengguna. Pengguna template diakui mudah oleh ahli akademik. Pada ketika ini, USIM telah melangkah jauh dan hampir mencapai 60% daripada kursusnya berbentuk PTG. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Task Force E-Learning USIM di bawah CITEL, yakni Center of Excellence for Teaching and Learning, terutama kepada The Inspirer Al-Mulhim. Template yang disediakan oleh pusat pengajaran di USIM amat memuaskan pada pendapat saya, kerana ia dapat digunakan sebaik mungkin oleh pensyarah untuk pensyarah menyediakan lesson plan mereka ataupun plan pembelajaran untuk melaksanakan PTG, pembelajaran ta'alum dan diam. Dan ini juga dapat dilihat melalui kolaborasi yang boleh dijalankan oleh pihak USIM kepada universiti-universiti awam yang lain. Oleh itu, kumpulan berharap template ini dapat dimanfaatkan oleh universiti awam bagi membantu pelaksanaan kursus PTG demi mencapai sasaran KPT 50% kursus PTG di kesemua universiti awam menjelang 2025. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Panel juri yang bijaksana, izinkan Permadi mulakan bicara. Kami dari Universiti Kebangsaan Malaysia mengilhamkan harapan mencipta masa depan. Berkhidmat di Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis di bawah Jabatan Perkhidmatan Makmal Diagnostik dengan singkatannya JPMD. Cita-cita dan alamat JPMD adalah seiring dengan UKM. JPMD mengamalkan sistem pengurusan berkualiti, menyeluruh dan telah dibuktikan melalui pencapaian anugerah cemerlangan yang diterima. Permadi kembali dengan 7 orang ahli. Surat latihan, logo, motor kumpulan, rekod kehadiran mesyuarat dan penyimpan maklumat seperti di layar. Selayang pandang, kumpulan pernah dilupakan sebagai Johan Convention peringkat UKM, IPDA Negeri Selangor serta anugerah emas MPC Wilayah Tengah dan Kebangsaan. Kitaran PDCA menjadi panduan yang catat betul sebagai landasan menjalankan projek. Model penilaian masalah menggunakan teknik pencambahan fikiran diikuti data sokongan dan validasi. Seterusnya, masalah diukur tahap kritikal dan keupayaan kumpulan sebelum projek dipilih. Ujung masalah dikenal pasti. Masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5, masalah 6, masalah 7.
Berdasarkan graf kritikal melawan upayaan, masalah paling kritikal dan berupaya tinggi untuk diselesaikan adalah masalah 4. Kadar pengawitan semula sampel histopatologi yang tinggi sekaligus menjadikan ini tajuk projek kami. Surat permohonan dikemukakan dan kebenaran menjalankan projek diperolehi. Rasional pemilihan projek pertama adalah Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan berkaitan penggunaan dan kesan bahan kimia. Rasional kedua, akreditasi ISO 15189 berkaitan dengan pemantauan integriti spesimen. Rasional ketiga, ISO 9001 berkaitan prosedur kawalan ketidakpatuhan keselamatan. Dan rasional keempat, Nation Society Quality in Health berkaitan Safety and Quality Improvement Activities. Hubung kait masalah dan objektif projek seperti di paparan. Tema projek kumpulan, tindakan preventif, rawatan efektif. Implikasi projek kepada stakeholder. Pertama, pelanggan. Diagnosa penyakit terjejas, keputusan ujian lambat dikeluarkan dan menjejaskan proses perawatan kepada pelanggan. Kedua, kaki tangan. Beban kerja bertambah dan menyebabkan masalah kesihatan disebabkan pendedahan kepada karsinogeni. Ketiga, organisasi. Imej organisasi akan terjejas kiranya terdapat aduan daripada pelanggan dan meningkatkan kos operasi hospital. Kami paparkan rentetan kerajaan akhbar yang menjejaskan imej dan kredibiliti organisasi, khususnya pada kami di NCTF. Pendefinisian masalah menggunakan 5W1H. Paparan menunjukkan terminologi yang digunakan. Hadirin sekalian, histopatologi merupakan pemeriksaan mikroskopik untuk mengkaji manifestasi penyakit sama ada normal ataupun kanser. Apa masalahnya? Pengawitan mula terpaksa dijalankan untuk mempertahankan struktur sel seperti keadaan asli. Sampel merujuk pada organ atau tisu yang kecil ataupun besar. Siapa yang terlibat ini? Pesakit, kaki tangan Watt dan kaki tangan Makmal. Kenapa begitu? Tiada garis panduan yang jelas tentang pengenalian sampel yang betul. Di manakah ia berlaku? Di unit histopatologi JPMD. Bilakah ia berlaku? Apabila sampel yang diterima tidak mematuhi kriteria pengujian, proses ini menyebabkan berlakunya kelewatan pengeluaran keputusan ujian selama 1 hari. Bagaimanakah cara ia berlaku? Cara pengambilan sampel di wad atau klinik, sampel tidak diawet secara menyeluruh. Graf menunjukkan 10,382 sampel diterima pada 2019 dengan purata 40% sampel perlu diawet semula. Data dicerap melalui sistem ILMS, Laboratory Information System. Berikut adalah carta alih sampel histopatologi diproses. Pengawitan yang tidak sempurna mengganggu proses pemeriksaan mikroskopik sekaligus menjejaskan diagnosis penyakit. Bagi penetapan sasaran projek, kumpulan telah menjalankan lawatan ke Hospital Kuala Lumpur dan Pantai Kimia Patologi. Didapati, perbandingan tidak dapat dilakukan kerana ketidaksamaan jumlah sampel dan sistem analisa data. Jurnal rujukan dan arahan pengurusan digunakan bagi menetapkan sasaran, iaitu kumpulan perlu menurunkan kadar pengawitan semula sampel histopatologi yang tinggi kepada 10% dan ke bawah. Dengan menggunakan teknik tulang ikan Ishikawa, 9 punca masalah paling mungkin telah dikenal dan diverifikasi. Bagi faktor manusia, punca kurang latihan dan pendedahan diterima, manakala punca beban kerja tinggi ditolak. Bagi faktor persekitaran, semua punca masalah ditolak. Faktor kaedah tiada garis panduan diterima. Penggunaan saiz bekas yang salah diterima. Bagi faktor bahan, kualiti bekas sampel rendah diterima. Sampel terapuk diterima. 5 punca utama telah dikenal pasti. Analisa cadangan penyelesaian menggunakan kaedah pro dan kontra bagi penyebab kurang latihan atau pendedahan. Cadangan CME ke lokasi sasaran iaitu lebah mudah dan TNONG. Bagi penyebab tiada garis panduan. Cadangan menyediakan maklumat terperinci berkenaan cara pengendalian sampel yang betul. Bagi penyebab penggunaan saiz bekas yang salah, cadangan mencipta alat untuk menanda aras isi padu pemalu. Bagi penyebab kualiti bekas sampel rendah, cadangan menggunakan bekas yang lebih berkualiti. Bagi penyebab sampel terapung, cadangan mencipta alat untuk mengendalikan sampel. 3 cadangan penyelesaian masalah yang dipilih iaitu alat mengendalikan sampel, alat untuk menanda aras formalin, CME ke lokasi sasaran. Kumpulan telah memperolehi kelulusan pengurusan dan pelan tindakan cadangan penyelesaian seperti dilayak. Kumpulan telah mencipta satu alat bagi menenggelamkan sampel semasa proses pengawetan dan penanda aras isi padu formalin. Lakaran terperinci alat merangkumi, pemegang, penanda aras dan bahan utama yang digunakan dalam penciptaan alat ini. Seterusnya, perincian menggunakan alat ciptaan. Berikut adalah proses pembuatan alat ini. Maka kami namakan inovasi ini Ease Blocker. Easy, mudah digunakan, affordable, murah dan mudah didapati. Smart, ciptaan membolehkan sampel yang terapung tenggelam sepenuhnya. Efektif, berkesan memastikan pengawetan sempurna. Ease Blocker digunakan oleh kaki tangan yang terlibat dalam proses penghantaran sampel di bilik pembedahan. Saksikan video penggunaan Ease Blocker. Bagi cadangan penyelesaian, kami mengadakan program CME ke lokasi sasaran. CME telah dijalankan di Jabatan ONG dan Dewan Bedah Utama HCTF beserta penyerahan Ease Blocker. Program CME ini mendapat sambutan baik lebih daripada 200 orang kaki tangan kuat dan mendapat reaksi yang sangat positif. Analisa data selepas menguji cuba mendapati kadar penurunan proses pengawatan semula sampel histopatologi telah mencecah 7.2%. Uji cuba berjaya.
Pemantauan selepas uji cuba sehingga Julai 2022 menunjukkan peratus pengawitan semula sampel masih kekal di bawah 10%. Tindakan penyeragaman merangkumi 3 fasa. Fasa pertama, implementasi penggunaan East Broker di lokasi utama. Fasa kedua, implementasi penggunaan East Broker di semua ward dan klinik SCTM. Fasa ketiga, perkongsian faedah ke seluruh hospital di Malaysia apabila kumpulan mengkomersialkan produk East Broker. Penambahbaikan berterusan projek ini melibatkan 2 fasa utama. Fasa pertama, penambahbaikan spesifikasi East Broker. Fasa kedua, kumpulan telah berjaya memfailkan perlindungan harta intelek kategori hak cipta di Pembadanan Harta Intelek Malaysia, MyCo. Analisa pelaksanaan East Broker dalam bajet sebanyak RM7 sahaja dijimatkan berbanding bekas sampel baru dengan RM40. Penjimatan hasil pelaksanaan projek kumpulan sebanyak RM194,143.40. Projek ini juga menyebabkan kos operasi sebanyak RM105,346.50. Dengan RM7 sendiri, hasil penjimatan masa selepas pelaksanaan uji cuba ialah 12,672 jam setahun bersama 44 hari. Kumpulan dengan ini berjaya mengurangkan titik tempoh masa kemudian sebanyak 33%. Tahukah hari ini dengan RM7 sendiri, kumpulan telah berjaya menjimatkan sebanyak RM299,489.91 tahun dan 12,672 jam setahun. Kos penyambutan ini divalidasi oleh pegawai keuangan HCTM. Memandangkan inovasi East Broker telah berjaya mendapat pilihan intelek dan tiada ciptaan, seumpamanya berdasarkan rencana paten dan kumpulan kami ke arah pengkomersialan kereta cipta ini. Kumpulan menjangkakan penjualan melalui RM4 juta Malaysia setahun sebelum produk ini dijadi komersialkan di hospital awam. Bayangkan sekali produk digunakan seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia. Wow! Sungguh pun begitu, harga yang tidak mampu meletakkan ialah nilai harga bumi kita. Bumi yang dicemari formalin bagaikan tiada nyawa. Penjimatan masa amat bermakna ketika pandemik COVID-19 ini, di mana tempoh masa keberadaan pesakit di hospital dapat disingkatkan dan menyelamatkan nyawa. Penjimatan kos dapat meningkatkan citra universiti. Pelaksanaan cadangan penyiasan penerimaan kepada visi, misi dan objektif jabatan. Projek ini juga telah mendukung saran kerajaan Malaysia dan universiti. Kumpulan telah mendapat penghargaan dan pengiktirafan dari Roniak Chancellor Kampus Kuala Lumpur UKM, Pengarah HCTM, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Diagnostik, Farmasi dan Sokongan, Ketua Jabatan Perkhidmatan Amal Diagnostik. Sungguh pun begitu, kumpulan tidak terkecuali menghadapi pelbagai limitasi, namun semuanya dapat diatasi dengan baik. Pembelajaran ketara adalah penerapan budaya inovasi dan sikap proaktif. Di layar adalah keputusan penilaian prestasi ahli permadi sebelum dan selepas pelaksanaan projek diikuti carta radar prestasi. Segala penghargaan kepada semua yang berikan projek. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan KIK Permadi kerana telah berjaya mencipta specimen blocker, iaitu suatu alat yang memastikan pengawitan sempurna spesimen-spesimen perubatan di dalam formalin. Ini akan dapat memastikan proses pengawitan dapat dibuat dengan cepat dan juga lebih lengkap dan memastikan keputusan pemeriksaan dan lebih tepat. Secara tidak langsung juga ia membantu mengurangkan kos perbelanjaan pengurusan hospital hampir RM300,000 setahun. Tahniah kepada kumpulan Permadi. Kereta cipta specimen blocker ini dapat meningkatkan lagi efisiensi perkhidmatan, terutama dalam pendiagnosaan kes-kes kanser. Tahniah kumpulan Permadi. Terima kasih kepada Permadi. Dengan adanya alat ini, proses pengawitan menjadi lebih cepat dan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua ahli panel dan juga para juri. Saya Mas Zahir Rizam bin Masri, penolong jentera kanan JPPHB Universiti Melaya, merangkap Ketua Kumpulan PES Busters. Universiti Melaya diterujuki oleh Naib Chancellor iaitu Yang Berbahagia Profesor Datuk IR Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur. Berikut adalah sejarah penubuhan Universiti Melaya. Almarhum Tunku Abdul Rahman adalah Chancellor Universiti Melaya yang pertama. Board of Director. Lokasi Universiti Melaya di Petaling Jaya. Visi-misi nilai teras. Polisi. Matlamat. Antara alumni Universiti Melaya. Kolej-kolej Universiti Melaya melibatkan ada 12. Pencapaian terkini Universiti Melaya. Grade Index nombor 32. Dan selamat datang ke JPPHB. Dibagi kepada 4 division iaitu Division Penjagaan Prasarana, Penjagaan Fizikal, Pengurusan Projek dan juga Pengurusan Aset. Visi dan misi jabatan. Pencapaian jabatan. Pengarah JPPHB adalah IR Hasbul Ishman bin Hashim. Tim PES Busters adalah staf di bahagian penjagaan prasarana JPPHB. Bahagian penjagaan fizikal, bahagian pengurusan harta, bahagian pengurusan projek. Dan ini adalah ahli kumpulan iaitu versi kami, Puan Zarina binti Syarif, saya, Mas Rizam bin Masri, Abdul Harim bin Yaakob, Muhammad Razman Anwar, Nur Syariz Abdullah, Saiful Nizam Kamarul Zaman, Muhammad Johari Muhammad Rahim dan Muhammad Taqiyuddin Rahim.
Ini adalah surat pelantikan dan moto kumpulan kami adalah pengawalan demi kesejahteraan bersama. Satu organisasi, pencapaian kumpulan ini telah menjerai pertandingan kumpulan inovasi dan kreatif peringkat UC Melaya. Kumpulan kami iaitu logo target ini dipilih kerana menunjukkan kami komited dalam menyelesaikan masalah. Manakala warna kelabu ini menunjukkan sekiranya masalah pest control tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan imej misi tercalar. Perkataan buster warna merah ini kami pilih menunjukkan kami komited dalam pengawalan makhluk perosak. Manakala pucuk daun ini dipilih menunjukkan bahawa pengawalan makhluk perosak bukanlah untuk menghapus tetapi adalah sebagai pengawalan kepelbagaian biodiversiti dan untuk tujuan keselamatan. Rekod kehadiran kitaran PDCA serta pembatuan pemilihan masalah. Jumlah masalah yang tertinggi akan kami gunakan sebagai pemilihan masalah. Iaitu terdapat 4 yang utama iaitu gangguan kera monyet, gangguan tikus, masalah nanai dan juga masalah anjing liar. Kenapa gangguan ini tinggi? Kami telah menggunakan SWOT analisis untuk menganalisanya. Daripada analisa tersebut, kami menempati bahawa ia adalah akibat peningkatan populasi kera, sikap manusia, kurang tangkapan dan konflik akibat pembangunan. Ini adalah brainstorming untuk pengelapan kepastian masalah. Analisis pemilihan masalah ini kami buat SWOT analisis berdasarkan faktor bahan, faktor manusia dan juga faktor persekitaran. Dan daripada itu kami buat analisa faedah berdasarkan brainstorming. Mengenai projek juga kami lakukan berdasarkan carta jumlah tangkapan sebelum ini berbanding aduan yang diterima. Maka kami setuju untuk projek kumpulan ini iaitu perangkap kera atau monyet generasi baru. Ini adalah visi dan misi projek, objektif projek, surat kelulusan daripada pengurusan dan juga aduan. Aduan utama ini adalah berpunca daripada spesies utama iaitu Macaca follicularis, iaitu kera ekor panjang, dan Macaca mulata, kera bulu kuning. Ia merampas makanan dan merosakkan harta benda pelajar termasuk laptop, handphone dan juga cermin mata, menyelongkar tong sampah, merosakkan kenderaan dan juga bangunan dan juga peralatan yang lain. Ia juga bahaya kerana taring yang tajam boleh mencederakan. Rajah tulang ikan Ishikawa kami gunakan sebagai asas dalam menjalankan penyelidikan ini. Dapatan daripada tulang ikan Ishikawa 1 tersebut, kami telah melakukan verifikasi dan validasi masalah berdasarkan faktor seperti berikut: faktor manusia, faktor persekitaran, faktor kaedah, faktor bahan dan juga faktor mesin. Dari Ishikawa 1 kami telah detailkan lagi kepada Ishikawa 2 untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Daripada data tersebut, kami telah menggunakan kaedah 5W1H bagi penilaian masalah ini dan telah bersetuju untuk melakukan pembinaan perangkap baru yang lebih kecil dan ringan dan terus pandang. Kami telah bersetuju untuk menggunakan metodologi SMART sebagai analisa keberlaksanaan projek ini. Berikut adalah istilah teknikal yang terlibat. Cadangan penyelesaian masalah ini kami tabelkan di sini berdasarkan pada faktor, punca yang paling mungkin dan juga cadangan penyelesaian. Penetapan objektif projek itu rekaan baru lebih kecil dan ringan, tulus pandang, meningkatkan imej, mengurangkan kos dan tangkapan yang tinggi. Perancangan. Keberlaksanaan projek ini kami telah melakukan menggunakan kaedah Blue Ocean Strategy iaitu menghapuskan, mengurangkan, meningkatkan dan menciptakan. Iaitu kurangkan kos pembinaan, tingkatkan jumlah tangkapan, menghapuskan penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Kaedah pelaksanaan cadangan iaitu kelebihan reka bentuk baru ini menarik perhatian untuk mengumpan, saiz yang kompak, tenaga minima, panel bersambung, material yang kecil dan ringan serta mengurangkan kos. Serta pembuatan projek. Reka bentuk dan pembinaan, spesifikasi yang terlibat adalah pembinaan panel 4x4x6 tinggi iaitu panel bersambung 2, ada pintu pelepasan dan corong kemasukan daripada bahagian atas untuk mengelakkan ianya mudah melepaskan diri dan juga sukar dilepaskan oleh manusia. Ini pandangan daripada atas. Pintu pelepasan jenis sliding dan berkunci. Peralatan dan yang lain. Isometrik. Okey, ini reka bentuk 3D ini menunjukkan corong kemasukan. Inilah tempat masuk di mana kera akan masuk. Bumbung ini sebagai ihsan daripada tangkapan ketika hujan dan panas, dan inilah pintu pelepasan yang berkunci. Pandangan lain. Ini dia punya 3D drawing yang dia buat untuk menunjukkan cara pemasangan dan juga bagaimana pintu sliding tu berfungsi, pintu pelepasan tu. Okey, penetapan dan penilaian projek. Perangkat lebih ringan, lebih kompak, mudah dipindahkan, menyebabkan tenaga kerja, menyebabkan kos, menarik perhatian haiwan dan tangkapan 5 ekor setiap pemasangan. Maka terciptalah perangkat yang kami panggilkan F-Fangen, iaitu perkataan F-Fangen sendiri daripada perkataan Rusia yang bermaksud perangkat kera supaya ianya lebih catchy. Ini menunjukkan pintu pelepasan yang berkunci. 2 orang je boleh pasang, yang ini perlu ramai.
perbezaan yang lama dengan yang baru. Kawasan lebih kecil. Yang ni seorang je boleh pasang panel, yang ni ramai. Saiz. Jadi panel bertutup ni binatang tak nampak umpan. Yang ini lebih jelas umpan yang memudahkan dia untuk masuk ke dalam perangkap. Panel yang penuh ni sukar nak diselenggara dan mahal. Yang ni lebih senang diselenggara dan murah. Kerja memasang perangkap ini boleh dilaksanakan oleh 2 orang pekerja saja kerana penggunaan sistem 2 panel bersambung memudahkan kerja pemasangan. Penggunaan material yang ringan menggunakan jaring besi dari kebutuhan kompak memudahkan kerja memasang dan mengangkut perangkap dengan masa yang lebih singkat. Catatan masa yang pernah dia buat semasa convention ke AKUM yang lalu hanya memakan masa sekitar 5 minit menggunakan 3 orang staf bagi pemasangan keseluruhan perangkap ini. Penggunaan material yang lebih ringan dan saiz yang kompak membolehkan ianya diangkat menggunakan 3 orang pekerja saja dan dimuatkan ke dalam kenderaan jenis pickup untuk dibawa ke kawasan yang sukar diakses. Ini adalah rekod pelaksanaan percubaan yang mana 38 tangkapan dan 4 terlepas. Ini hasil tangkapan. Perangkap teknologi baru berjaya meningkatkan jumlah tangkapan daripada 2 ekor kepada 7 ekor sekali tangkapan. Perangkap jenis baru juga lebih ringan, kecil daripada perangkap sedia ada. Kos pembinaan lebih murah dan praktikal, mudah dipasang dan dibuka dalam kurang dari 10 minit dengan 3 orang tenaga kerja. Ia juga mudah alih dan hanya memerlukan ruang yang kecil. Ciri-ciri perangkap ni dia lebih ringan, kecil dan telus pandang. Telus pandang boleh menarik perhatian kera kerana dapat melihat makanan yang berada di dalam perangkap daripada pelbagai sudut. Projek ini mencapai sasaran kerana perangkap yang dibina kecil, efisien dan terbukti dengan tangkapan. Analisa kos faedah seperti berikut. Penjimatan RM900 telah diperolehi. Tindakan penyelamatan pihak pengurusan berpuas hati dengan rekaan dan arahan penggunaan di peringkat misi telah dikeluarkan. Ini berikut adalah rumusan hasil projek. Faedah ketara, faedah tidak ketara dan penambahbaikan daripada inovasi ini iaitu bukaan corong yang terlalu besar. Alfa boleh keluar kedudukan corong yang labuh. Kami telah mengkaji jarak lompatan tersebut dengan mengecilkan mulut atas kepada 300 kali 450 mm tinggi dan 200 mm mulut bawah. Dan cadangan akan datang ialah memasang plastik perspek bagi atas dan bumbung untuk memudahkan kerja-kerja pemindahan tangkapan. Juga memasangkan kamera dan sensor sebagai tujuan pemantauan. Bagi perkongsian inovasi, perangkap ini boleh dipatenkan oleh universiti dan kami dalam proses untuk mempatenkannya. Perangkap ini murah dan boleh dimiliki oleh semua orang dan pelajar boleh mengembangkan lagi inovasi ini. Data tangkapan terkini adalah 109 ekor. Pencapaian kumpulan sebelum dan selepas. Cabaran-cabaran, masalah, serta yang terlibat. Pengawalan kera ini dilakukan bukan untuk menghapus tetapi mengawal ekosistem dalam kampus dan mengekalkan keseimbangan biodiversity di kampus. Satu pesanan untuk warga kampus, never keep wildlife.